sedang mendengar podcast dan YouTube KC Champion. Dalam segmen cerita-cerita seram, cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang syirik jangan dicari. Malam Seram. Aku dongengkan cerita kita supaya semua gembira. Mereka tidak tahu sebenarnya mereka ingin tahu sebenarnya. Ku hilang arah, tak tahu kemana perginya jasadku. Lelah ku rasa, ingin ku bahagia tanpa ikatan dunia. Tenangkan aku di sana, tenangkan aku di sana, tenanglah engkau di sana. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang syirik jangan dicari. Apa khabar semua para penonton Malam Seram? Kita berjumpa sekali lagi dalam rancangan Horror Talk Show Malam Seram. Ya. Kita dah pun melangkahkan kaki ke hari Jumaat 26 hari bulan Mac 2021 dan saya harap mungkin anda yang sedang menonton semua dalam keadaan sihat, dalam keadaan gembira, bahagia, ya, dalam keadaan yang positif lah, walaupun ada kalanya kita dilanda dengan pelbagai cabaran dalam hidup, ya. Okey, kita masih lagi dalam keadaan COVID di seluruh dunia dan sedikit perkembangan COVID di Singapura yang mana baru-baru ini kita dengar kan telah pun diumumkan oleh Kementerian di Singapura bahawasanya majlis persandingan tidak lama lagi akan dibenarkan sehingga 250 jemputan acara-acara majlis persandingan ni sehingga 250 jemputan, tapi antara faktor yang menghadiri majlis persandingan itu harus mendapatkan vaksin suntikan vaksin. Dan juga acara-acara event, kalau nak buat event dekat luar sekarang ini, sebelum dikemaskini jumlah jumlah pengunjung yang datang untuk mungkin acara-acara live event. Sebelum ni 250. Sekarang ni pada bulan April nanti akan dinaikkan sehingga 750 pengunjung yang boleh menghadiri live event, tetapi ada juga section-section lah yang diperuntukkan dan juga mesti kena vaksin. Jadi dengan adanya vaksin, kata pihak pemerintah Singapura ni, ia terbuktilah bahawasanya vaksin ini telah pun membantu mengurangkan lagi risiko jangkitan. Jadi ini kelonggaran yang diberikan oleh pemerintah di Singapura. Alhamdulillah, berita baik sebenarnya, dan harap berita baik ini akan terus meningkat tahap demi tahap dan dapatlah kita kembali hidup
bukan seperti sebelum ini. Saya rasa untuk jangka masa terdekat ni memang sukar lah. Tapi setidak-tidaknya bisnes-bisnes yang lain dapat juga dijalankan seperti biasa. Okey, jadi kita kembali bersama dengan Casey dalam rancangan Malam Seram. Terima kasih kepada geng Momok Captain, geng Momok Sarjan. Ini adalah dua-dua geng Momok yang sudi melanggani konten berbayar Malam Seram. Saya nak ucapkan terima kasih sokongan yang diberikan kepada saluran ini. Begitu juga kepada semua geng Momok secara amnya yang menonton iklan Malam Seram, yang mendapatkan sambal Malam Seram. Ada yang masih lagi mendapatkannya. Terima kasihlah sokongan yang diberikan. Juga kepada moderator yang bertugas dan kepada anda yang sedang mendengar melalui Spotify, Apple Podcast. Terima kasih banyak-banyak kerana menjadikan Malam Seram sebuah rancangan hiburan anda. Malam Seram tempat kita bersembang untuk mendengar kisah pengalaman seram, benar ataupun tidak. Jangan kita terlalu taksub, mudah percaya dengan apa yang diketengahkan. Yang ini saudara, kiriman datang yang pertama ni saya nak kongsi dengan anda, dengan tajuknya. Nantilah, saya tak nak baca tajuknya dulu sebab tajuk dia akan menceritakan tentang penampakan dalam rumah ni. Jom. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang syilid jangan dicari. Assalamualaikum KC dan para penonton Malam Seram. Waalaikumsalam. Nama kakak KC gunakan Rina. Pengalaman yang Kak Rina nak kongsi pada KC dan juga para penonton Malam Seram ini berkenaan dengan satu kejadian gangguan dalam rumah. Dipendekkan cerita, bila arwah ibu meninggal dunia, sesuatu berlaku dalam rumah. Sebabnya ini adalah makhluk yang pernah dipelihara oleh arwah ibu Kak Rina. Jadi kita sebenarnya, saya sekeluarga dah pun tahu dan dah pun diberitahu. Sekiranya kalau mak ataupun ibu meninggal dunia, benda ni akan berlaku. Benda ini adalah makhluk yang dipelihara, disimpan. Dipendekkan cerita, banyak makhluk yang disimpan dipelihara oleh arwah ibu, banyaknya dah pun dikeluarkan daripada rumah dengan membawa keluar barang-barang yang ada kaitan dengan makhluk tu. Tapi ada satu ni, dia adalah penunggu rumah. Dia bukan barang, dia tidak bergantung pada barang, dia bergantung pada rumah. Arwah ibu dulu menggunakan dia untuk menjaga rumah ni. Tapi kita semua tahu KC, sebab tu kita tak nak terima. Dipendekkan cerita, barang-barang yang lain semua dah dihapuskan dengan dibawa keluar daripada rumah. Cuma penunggu ni masih berada dalam rumah. Penunggu ni kita tak tahulah rupa bentuk dia macam mana, tapi kita tahu ada penunggu dalam rumah. Masalahnya akan timbul selepas hari Khamis yang pertama. Sebabnya KC, setiap hari Khamis tanpa putus, bertahun lamanya, arwah ibu akan asapkan seluruh rumah KC. Arwah ibu akan asap seluruh rumah. Ini adalah makanan kepada penunggu. Jadi bayangkan bila arwah ibu meninggal pada hari Isnin, dan dikebumikan, dari hari Isnin sampailah hari Khamis. Hari Khamis patutnya diberi makan, tapi tidak, sebab arwah dah tak ada dan ahli keluarga pun tak nak praktikkan, perkara ini lagi. Jadi Casey, sejak hari Khamis yang pertama arwah ibu meninggal, masuklah hari Jumaat, hari Sabtu, hari Ahad, tidak diberi makan Casey.
Jadi kita telah pun diberi amaran. Nanti dia keluar tahu. Nanti dia muncul. Tapi jangan takut. Dah faham Casey? Tengah duduk Casey dalam bilik yang gelap. Pakar ni cakap rumah tak boleh gelap sangat. Rumah mesti terang. Jangan tutup semua lampu. Untuk sementara waktu ni lah. Sementara pakar ni datang untuk hapuskan dan bersihkan pusaka peninggalan arwah ibu. Terlupa Casey. Sebab dah jadi satu tabiat. Setiap kali nak tidur tutup lampu. Tutup lampu ruang tamu, lampu dapur, lampu bilik. Tutup, dah malam nak tidur. Kak Rina kata kakak pun tutup. Tutup lampu ruang tamu, tutup lampu dapur, lampu bilik, naik atas katil, tarik selimut nak tidur. Tiba-tiba kakak nampak ada susuk tubuh. Casey kurus halus, badan dia panjang, tangan panjang sampai dekat lantai, hitam, sedang berdiri Casey. Pertama kali kakak nampak, kakak sampai terperanjat Casey. Apa benda aku nampak ni? Kakak hanya sedar ia adalah seperti manusia, tapi dengan badan tubuh yang kurus, tangan yang panjang. Baru teringat pesan perawat tu supaya rumah jangan terlalu gelap. Sekali je nampak, malam tu tak boleh tidur Casey. Dia berdiri macam tengah perhatikan kakak. Sejak malam tu, kakak nak tidur tak tutup lampu lagi. Alhamdulillah Casey, pakar ni berjaya membantu kakak sekeluarga. Anak-anak kena ganggu, suami kakak pun kena ganggu. Tapi selepas hampir nak dekat sebulan, pakar tu dapat hapuskan yang terakhir, penunggu rumah. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang syilid jangan dicari. Itu kisah daripada Kak Rina berkenaan dengan arwah ibu meninggal. Dia sebenarnya dah dapat lah pesanan ni, dah dapat pun mungkin dah dapat apa yang diberitahu lah oleh dia, datangnya daripada seseorang. Dia kata nanti arwah ibu kau meninggal ni, kau kena hati-hati sebab ibu kau ni semasa hayat di kandung badan, semasa dia hidup ni, dia pengamal sesuatu lah. Jadi dia ada simpan barang kan. Barang-barang ni semua nak kena satukan, nak kena buang. Dan masalahnya satu je, penunggu rumah. Penunggu rumah tu takkan keluar sebab dia penunggu rumah. Seram Dan setiap hari Khamis malam Jumaat, arwah ibu Kak Rina akan kasih makan dengan mengasapkan seluruh rumah. Jadi pada hari Khamis yang pertama, dia tak asapkan, benda tu rasa gelisah kan. Rasa gelisah dan dia mula keluar. Dia mulalah ganggu keluarga. Dia nampakkan dirinya sebab aku nak makan. Okey, yang ini daripada pengirim, daripada siapa ni Assalamualaikum Casey. Waalaikumsalam. Saya, Casey boleh panggil saya Boy Jati. Boy. Ni kira anak Jati lah Boy Jati, saya nak berkongsi pengalaman seram saya. Mohon maaf kisah saya ni pendek saja, tapi ini pengalaman yang tak dapat saya lupakan sampai sekarang. Jom kita dengar kisah Boy Jati. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube cerita-cerita seram bersama dengan Casey Champion dalam Malam Seram.
Pengalaman daripada Boy Jati begini. Malam tu saya sedang berada dekat kapak. Selepas saya balik rumah daripada keluar, kemudian waktu saya nak cari barang, saya tak tahu mana saya letak barang tu dan kemungkinan barang yang saya nak cari itu ada dalam kereta dekat kapak di rumah saya dekat kawasan Sembawang. Saya pun keluar rumah, Casey. Daripada blok saya pergi ke tempat letak kereta bertingkat. Saya jalan dekat kolong blok saya waktu tu sekitar jam 11 lebih malam. Kawasan rumah saya di Sembawang ni, kalau dah pukul 11, Casey, memang sunyi. So tengah jalan ni, jalan, saya nampak dari jauh dekat kapak tu ada orang nak masuk lift. Saya nampak ada orang nak masuk lift, kelihatan macam seorang perempuan sedang mendukung sesuatu. So dari jauh saya kejar lah. Saya kejar, lari, dan perempuan tu dekat dalam, Casey. Lift tak tutup dan dia pun tak tekan pintu lift untuk saya. Dia pun berdiri dekat belakang. Kemungkinan nasib saya lah, bila dia masuk, dia diri, pintu lift tak tutup-tutup, sempat saya lari sampai depan. Saya tekan butang, saya pun masuk dalam lift. Casey, saya tekan tingkat saya waktu tu. Saya park dekat tingkat 4. Ya, dekat tingkat 4. Saya tekan tingkat 4. Kemudian saya perasan dekat butang lift tu, saya yang tekan dulu tingkat 4. Saya toleh ke belakang, saya nak tanya tingkat berapa, kan? Jadi saya dah tekan 4. Kemudian sorry ya, which level? Saya pun toleh, sambil bercakap tu saya toleh ke belakang. Belakang saya tak ada orang, Casey. Tak ada orang. Daripada nak naik atas, pintu lift nak dekat tertutup, dengan cepat jari saya dalam beberapa saat tekan, pintu lift terbuka balik. Dia buka, saya pun keluar. Saya yakin bila saya lari tadi, saya nampak ada perempuan masuk dalam lift. Sampai depan pintu lift, saya nampak perempuan tu tengah berdiri dekat belakang. Saya masuk sebab pintu tak tertutup, kan? Bila masuk, saya tekan tingkat 4. Saya yakin dia dekat belakang. Okay, which level please? Saya toleh je, dia hilang, Casey. Malam Seram adalah sebuah podcast dan YouTube cerita-cerita seram yang disampaikan oleh Casey Champion. Jangan mudah percaya. Itu kisah, ya. Yang lain, kalau anda ingin berkongsi kisah, boleh kirimkan WhatsApp kepada Casey. Talian WhatsApp +65 ya 81310287 +65 81310287. Okey, untuk berkongsi pengalaman melalui voice note, ataupun Casey boleh call saya tak, dan kemudian cerita saya tentang ini apa, berikan sedikitlah mungkin penjelasan tentang kisah pengalaman anda, dan saya akan cuba hubungi untuk berkongsi pengalaman-pengalaman seram. Okey, selanjutnya ini datang daripada Zubaidah. Zubaidah mana tadi? Kejap. Okey. Mana? Okey. Mana pula Zubaidah ni? Zubaidah. Okey. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Saya nak berkongsi kisah ini tentang kejadian seram toilet dekat tempat saya bekerja. Saya ni seorang pekerja yang bertugas di kawasan barat Singapura, ya, dan kisah seram saya ini melibatkan tandas di tempat kerja. Inilah pengalaman saya. Harap Casey dapat bacakan. Kita sambung kisah dalam malam seram kiriman daripada Zubaidah. Malam Seram adalah sebuah podcast dan YouTube cerita-cerita seram yang disampaikan oleh Casey Champion. Jangan mudah percaya.
Tandas di tempat saya bekerja di kawasan barat Singapura ini adalah antara tempat yang seram. Sebab saya kerja di sebuah factory lama ke si. Tandas dia pun tandas old school, yang mana jubin lantai ni adalah jubin seramik kecil-kecil. Bila masuk, Casey boleh rasakan that retro vibe dekat tandas ni. Sinki air dia pun lama, ya, semua tentang tandas ni lama. Saya mula bekerja pada waktu itu, ya. Pada waktu itu saya baru mula bekerja. Maaf salah cakap. Pada waktu itu saya baru saja mula bekerja, dan itu masuk bulan yang ketiga atau empat seingat saya. Jadi dipendekkan cerita, saya kerja shift malam dekat factory ni. So bila nak pergi tandas, selalunya lah orang-orang lama dekat situ dia ingatkan, jangan kalau kerja shift malam ni, jangan pergi tandas seorang diri, bawa teman. Kerana alasan dia kalau malam-malam pergi tandas sorang-sorang, takut nanti dia ajak kawan. Saya tak percaya sangat benda-benda ni. Saya tahu dia wujud, tapi setakat ini saya belum pernah terkena gangguan dengan makhluk-makhluk yang menyeramkan. Dipendekkan cerita, saya pergi tandas seorang diri, Casey. Shift malam. Seperti yang dinasihatkan oleh orang-orang lama, kalau boleh pergi tandas pada shift malam jangan seorang diri, saya tetap pergi. Saya pun masuk dalam tandas, tolak pintu. Jadi anda bayangkan siapa ni, beliau masuk dalam tandas, mungkin nak buang air kecil lah. Dia pun tolak pintu. Dan apabila dekat dalam tandas tu, saya pun masuk salah satu kubikel yang ada. Saya tutup pintu kubikel. Tiba-tiba saya dengar bunyi pintu tandas terbuka, seperti ada orang masuk dalam tandas. Seperti yang dikatakan dekat sini lah, ya. Dia pun sekejap manalah saya punya hilang. Macam mana boleh hilang pula Saya tengah cari bunyi. Tak apalah. Okey. So jadi dia dekat dalam tandas kan, tengah lepaskan hajat lah, hajat kecil ke hajat besar, tak tahulah. Tapi kata ada orang buka pintu tandas dan dia terdengar bunyi orang buka pintu. Casey, bila orang tu buka pintu, saya dapat dengar seketika bunyi anjing. Bunyi anjing tu datang daripada luar bangunan factory. Oleh kerana tandas ni terletak dekat tingkat 1 dan tandas ni pun ada tingkap. Anjing dekat luar yang sedang buat bising tu boleh kedengaran dalam tandas. Casey, tiba-tiba dekat dalam toilet, saya tengah buang lepaskan hajat ni, kata beliau. Dah lah bunyi anjing, bunyi orang buka pintu. Tiba-tiba saya dengar. Selepas dia macam buat humming beberapa kali, dia berhenti. Saya pun dah rasa tak sedap hati ke si. Cepat-cepat saya habiskan hajat saya ni. Saya bersihkan diri. Saya pun berdiri dekat pintu tandas. Dia bunyi lagi. Waktu tu dekat luar, bunyi anjing tu dah semakin kecoh, Casey. Semakin kedengaran anjing tu tengah buat bising sangat. Saya dekat dalam tengah takut dengar bunyi anjing, dengar bunyi suara macam orang sedang humming. Saya buka pintu tandas, saya tarik perlahan-lahan, kemudian saya menjengah keluar. Tak ada orang, Casey, dekat kawasan Sinki. Berdesut saya lari keluar daripada tandas dan kembali ke production line, ya, untuk jalankan kerja saya. Sampai dekat production line, muka saya ni tengah takut. Saya ditegur oleh seorang pekerja. Kau pergi tandas sorang-sorang? Saya pun angguk. Ish, berani kau Sememangnya kata-kata pekerja-pekerja lama, senior-senior saya tentang tandas ni
dinasihatkan pergi pada waktu malam tu bawa kawan adalah benar. Sampaikan salah seorang pekerja menegur saya bila nampak saya baru balik daripada kawasan luar production line. Sejak hari itu, kalau saya nak pergi tandas, saya akan bawa kawan temankan saya. Saya percaya, Casey, benda ni sebenarnya memang wujud. Sekian, terima kasih. Selamat malam seram. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube cerita-cerita seram bersama dengan Casey Champion dalam Malam Seram. Itu dia kisah yang seterusnya daripada pengirim kita yang berkongsi pengalaman seram dalam rancangan Malam Seram. Okey, saya nak sambung kisah selanjutnya. Malam ni kisah yang banyak kisah yang ringkas ya. Email-email yang dikirimkan tidak terlalu panjang. Ada juga kisah-kisah pengalaman yang Casey bacakan yang panjang. Okey. Yang ini kejap Yang ini kiriman saya nak bacakan ni dengan tajuk dia Orang yang obati ibu saya, dengki. Okey. Orang, saya nak cuba fahamkan. Jadi ada orang ni tolong ubatkan ibu dia lah. Dan dia kata dengki. Adakah orang yang mengubati ibu anda ni dengki? Tak tahulah. Saya nak baca cerita dia. Jom kita kongsi dalam rancangan Malam Seram. Assalamualaikum Casey. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ana. Saya berasal daripada negara Brunei. Saya gunakan nama samaran Casey dan sebelum tu saya minta maaf sekiranya cerita saya tidak tersusun. Cerita ini tak silap saya pada tahun 2015 atau 2016. Kisahnya bermula dari ibu saya. Ibu saya ni sakit Casey. Dan bila dia sakit, dia dah mula ada satu gangguan. Gangguan dia mimpi yang bukan-bukan. So kita orang try lah cari Casey. Cari orang yang pakar dalam hal ini untuk membantu obatkan ibu kita. Manalah tahu boleh obat secara halus. Alhamdulillah ada Casey. Selepas tanya sana tanya sini kan, jumpa seseorang ini yang mana boleh membantulah. Yang teman ibu saya katanya di sini waktu tu pergi nak pergi merawat lah Yang temankan ibu saya ni adalah saya dan juga abang, brother tu dalam sini tulis brother myself and my brother. Brother tu mungkin abang ataupun adik lelaki lah dia tak jelaskan. Ada dalam berbulan jugalah Casey untuk berjumpa dengan pakar perubatan ni untuk ubatkan ibu saya. Orang yang ubati ibu saya, kita orang panggil Pak Haji. Itu je nama dia lah, dia gunakan Pak Haji. Ada satu malam ni beraksilah Pak Haji ni ubatkan ibu saya. Tak tahulah abang saya ni bantu Pak Haji ubati ibu saya sebab tu ibu saya merasa kesakitan. Tak semana-mana Pak Haji ingin mengajar abang cara untuk mengubati orang yang terkena gangguan. Sebab apabila Pak Haji melihat kegigihan abang yang nak bantulah dia tengok Pak Haji ni tengah baca dan abang saya pun tengok abang saya macam nak belajar untuk bantu mengubati ibu. Pak Haji ni pun tengok, oh okey, ni sini, kau sini aku ajar kau juga, sini. Jadi kesungguhan abang saya ni membuat Pak Haji ni nak ajar satu persatu langkah-langkah yang dia ambil untuk mengubati ibu. Memang bukan mudah Casey. Untuk mengubati orang ni caranya memang sukar. Macam-macam dugaan. Dan
banyak lagi lah perkara yang harus dilalui sebagai seorang tukang ubat. Dalam beberapa bulan, ibu saya merasa sihat. Tidak ada lagi gangguan, Casey. Alhamdulillah. Dan abang saya pula bolehlah sedikit lah ada ilmu pengetahuan. Kalau mungkin satu perkara berlaku pada ibu saya, dia pun boleh tolong. So kami tak lagilah pergi ke rumah Pak Haji kan. Sebabnya ibu saya dah sihat. Sihat tu maknanya sihat daripada gangguan. Sebelum ni kan ibu saya kurang sihat. Kemudian bila dia kurang sihat, setiap malam dia akan mimpi benda seram. Mimpi benda yang menakutkan. Jadi Alhamdulillah dah sihat. Jadi kami pun tak pergi rumah Pak Haji. Nak dijadikan cerita, pada malam tersebut saya ibu baru pulang dari berjalan. Apabila kami masuk dalam rumah, ibu ada terbau, Casey. Tercium sesuatu lah yang sangat busuk dalam rumah. Ibu bau. Kan ibu bau busuknya. So pada waktu itu ibu saya pun tak nak takutkan saya, tak naklah bersangka buruk. Jadi ibu terus masuk rumah dan terus buat apa yang patutlah. Masa tu ibu saya suruh saya pergi dekat bilik abang untuk panaskan air guna water heater. Jika ni tolong ibu pergi panaskan air, mandilah panas ni. Melekitlah badan. So saya pergilah. Pergi bilik abang saya. Ketika tu abang saya tidak ada. Semasa saya nak switch on plug untuk air panas kan, dekat bilik abang saya, bilik itu gelap lah. Saya masuk terus pergi toilet untuk hidupkan lampu, untuk hidupkan water heater. Tak tahulah kenapa saya tak buka lampu. Bila masuk dalam bilik itu, saya tak ada macam cari switch lampu, buka lampu bilik. Dia pun tak gelap sangat lah. Saya masuk terus pergi dekat pintu toilet untuk buka switch heater yang mana ibu saya nak gunakan. Dalam beberapa minit, ibu saya suruh pergi ambil air panas yang sudah mendidih dekat bilik abang. Bilik saya angkat heater tu. Bila saya angkat heater tu, saya rasa ringan sangat. Ada air tapi separuh. Oh, ni dia lain dia bukan water heater tu lah. Ni water heater lain pula digunakan jadi dia kena angkat air. Oh, ini heater yang lain lah. Ini mungkin heater air, jak air panas ke. Jadi kena angkat heater tu, bila angkat tu air tu tak penuh, separuh. Sedangkan saya mengisi air dengan penuh. So saya rasa macam tadi air nampak penuh ni, kenapa air sikit pula ni? Saya bagi tahulah dekat ibu. Ibu saya masih tidak percaya. Mungkin ada keluar masa air tu mendidih, mungkin air tu ada mencurah keluar tak daripada jak air yang saya panaskan tadi. So pergilah balik ke bilik abang. Saya buka lampu, tengoklah kalau ada tempat yang saya panaskan air tu, air tumpah. Langsung tak ada basah pun, Casey. Kering je. Macam mana air tu boleh sikit? Ibu pun rasa hairan. Banyak benda yang berlaku yang luar biasa. So ibu call abang dan cerita apa yang terjadi. Bila abang saya datang, teruslah abang saya baca. Dia buatlah apa yang dia tahu daripada Pak Haji yang ajar dia. Cuba untuk katanya di sini, abang baca. Lalu tiba-tiba abang ni bila bercakap dengan ibu saya, suara ibu saya jadi lain. Abang tengah baca ni, ibu saya tengah jadi saksi. Tengok abang masuk bilik tu kan, macam something's not right. Abang pun cubalah skill dia yang dia belajar daripada Pak Haji. Dia baca. Abang pusing tengok ibu. Abang bertanya dekat ibu saya, kan, bertanya pada ibu. Tiba-tiba ibu jawab, ada apa? Lalu ibu saya ni menunjukkan tanda-tanda yang dia dah kena rasuk, Casey. Jadi abang pun macam nak show off lagi skill dia. Abang pun pusing. Abang tengok, ni, apa pasal kau datang sini? Apa hajat kau? Benda tu cakap, Pak Haji yang hantar dan diberitahu bahawa kamu orang jahat. Tapi apa yang saya tengok, kamu orang baik-baik. Kata benda tu pada abang saya. Abang saya pun tak nak fikir panjang, Casey. Abang saya cuba bertanya lagi, cakap dengan benda tu, jangan ganggu ibu aku lagi boleh tak? Tapi benda tu cakap,
aku tak boleh pergi. Pak Haji yang hantar. Akhirnya setelah percubaan beberapa kali, barulah benda tu keluar daripada tubuh badan ibu saya. Persoalan dia, kenapa benda ni cakap Pak Haji yang hantar Casey? Wallahualam, tak tahulah kalau betul-betul Pak Haji tu hantar benda tu untuk rasuk ibu, ataupun benda ni memang sengaja Casey nak buat kita sekeluarga tak percaya pada Pak Haji yang telah banyak membantu ibu saya. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang telah dan kita simpan, dan yang syilid jangan dicari. Okey, itu kisah daripada pengirim kita yang berkongsi pengalaman dalam rancangan Malam Seram. Bertemankan saya Casey. Malam ni, sekarang pukul berapa ni? 12.38 minit tengah malam. Malam ni macam masa berlalu dengan pelan. Selalu saya cerita macam seronok. Cerita, dah pukul 1. Ini baru 12.30. Wow. Amazing. Okey. Seterusnya saya nak kongsi ni kejap. Yang ini datang daripada pengirim kita. Okey. Assalamualaikum Casey. Waalaikumsalam. Nama saya Putri Alisha. Saya nak berkongsi kisah Casey. Pengalaman saya ni, bila saya nak balik rumah, lift rosak. Saya kena naik tangga. Rumah saya dekat tingkat 7. Casey rasa? Lepas tu ada smiley face. Saya menetap di Jurong West. Jadi daripada saya dekat bawah rumah tu, rumah saya ni, kawasan rumah saya ada beberapa lift lah. Jadi lift yang selalu saya gunakan adalah lift C dengan D. Lift A and B ada. A, B, C, D, E dengan F. Macam tu lah. Jadi A dengan B boleh naik lift tu. Tapi saya kena naik, berhenti dekat tingkat 6, saya kena jalan, kemudian sambunglah untuk naik tangga kan, sebab selepas tu dah tak bercantum lagi lah bahagian tingkat rumah saya. So saya kena naik C dengan D, dan masalahnya lift C dengan D tu rosak. Saya tekan sambil tengah tunggu lift, saya tengok handphone. Saya baru perasan dah nak dekat 15 minit saya berdiri, lift tak turun-turun, kedua-dua lift masih berada dekat tingkat yang paling tinggi. So waktu tu tengah berdiri, balik rumah kan, balik rumah lewat lah, tengah jalan sampai dekat lobby lift, saya tekan butang lift. Saya pun sambil tunggu lift turun tu tengah tengok handphone lah, tengok Instagram mungkin. Dia kata tengah tengok handphone aje lah, tengah tengok handphone ke tengah tengok TikTok Dan tengah tengok, saya tengok selepas nak dekat 15 minit baru saya perasan, lift aku daripada tadi tak turun-turun. Jadi Casey, saya pun ke depan lah. Pergi ke depan, saya tekan lagi butang lift. Saya tengok, lift tu masih dekat tingkat atas. Pelik lah Casey, kenapa tak turun-turun? Takkanlah macam saya nak kena naik tangga Casey. So, saya pun tekan lagi, dua-dua lift tingkat atas tapi tak turun-turun. Setelah tunggu lagi 10 minit, total dah lebih kurang dalam 25 minit, lift tak turun-turun, saya pun ambil keputusan untuk naik tangga Casey. Bila saya naik tangga daripada tingkat 1 nak naik ke tingkat 7, saya jalan naik. Dan bila sampai dekat tingkat 2, saya dengar dekat tingkat 1 macam ada orang tengah berjalan nak naik tangga. Saya pun jalan sampai tingkat 4 Casey. Sampai dekat tingkat 4, suara bunyi tapak kaki orang ikut saya dari belakang ni masih lagi kedengaran. Jadi yang hairan, bila saya berjalan, dia berjalan. Bila saya berhenti, dia pun berhenti. Saya pun pergilah dekat railing tangga untuk tengok bawah Casey. Manalah tahu saya nampak ada orang kan. Saya pergi dekat railing tangga, saya tengok bawah, tak ada orang Casey. Kemungkinan orang tu dah naik. Saya dekat tingkat 4 ni kemungkinan dia berhenti dekat tingkat 3 dan dia terus masuk dekat koridor untuk balik rumah. So mungkin dah balik lah. Saya pun teruskan lagi naik tangga tingkat 4 kan, tingkat 5. Dia ikut lagi lah.
Waktu tu, Casey, bulu rumah saya dah meremang. Hanya Allah saja yang tahu perasaan saya. Kalau boleh, saya nak ketik jari dekat rumah dah saya. Kalau boleh nak ketik jari saya terus sampai dekat rumah. Tak boleh. Saya pun mulalah baca Al-Fatihah, kan? Tengah naik tangga baca Al-Fatihah, tiba-tiba saya dengar dia berhenti, Casey. Saya pun lari Casey, laju. Bila saya lari laju, saya berhenti daripada membaca Al-Fatihah. Bila saya berhenti baca, dia pun ikut dengar bunyi dekat belakang. Laju, Casey. Sampai dekat koridor tingkat 7. Rumah saya betul-betul dekat tepi koridor. Saya, Mak. Saya pekik mak berkali-kali. Walhal saya tahu mak saya semua dah tidur. Dalam hati ni, ya Allah, nak buka pintu, nak keluarkan kunci. Saya pun depan pintu rumah menggeletar, Casey, cari kunci. Buka pintu pagar besi. Tengah nak buka pintu kayu, baru nak kunci tu masuk dalam lubang pintu, nak pusing ni, Casey dekat tepi. Saya dengar tapi tak nampak orang. Dengar, Assalamualaikum. Tercungak-cungak nafas. Saya tak toleh. Saya terus putar kunci itu untuk buka pintu. Masuk dalam, kedebam. Pintu kayu saya tutup. Pagar besi saya tak sempat nak tutup kerana ketakutan. Casey, siapa yang kejar dan ikut saya naik tangga? Dan hantu boleh beri salam ke? Anda sedang mendengar podcast dan YouTube cerita-cerita seram bersama dengan Casey Champion dalam Malam Seram. Itu kisah yang diketengahkan dalam rancangan Malam Seram. Terima kasih pada semua yang sedang menonton rancangan Malam Seram Horror Talk Show bertemankan saya, Casey. Yang penting sekali, rancangan ini hanya sekadar satu hiburan, ya. Jangan mudah percaya dan terlalu taksub dengan apa yang diketengahkan dalam rancangan ini. Kisah kiriman daripada pengirim kita, Putri Alisha ni, seram lah, pengalaman diseram. Yang mana kejadian yang dikongsi sama berlaku bila dia nak balik rumah, lift boleh rosak pula. Tak tahulah lift tu rosak ke apa, tapi dia tekan lift tu masih dekat tingkat atas, tak turun-turun. 25 minit dia tunggu lift tak turun-turun dan dia pun naik tangga, kan. Jadi waktu tengah naik tangga tu lah dia dengar ada telapak kaki ikut dari belakang. Seram. Kalau anda dalam situasi ni, yalah, sekarang kita dengar cerita dia mungkin tak seram, kan? Kita mungkin dalam rumah, sebelah adik-beradik, sebelah suami, sebelah isteri, sebelah dekat kerja dengan kawan. Tapi kalau anda bayangkan anda dekat lift seorang-seorang, anda terpaksa naik tangga pada lewat tengah malam dan dengar suara orang, anda lari, kaki tu pun ikut lari, bunyi itulah, lari sampai depan pintu. Tergopoh gapah keluarkan kunci, buka pintu pagar. Tiba-tiba tengah nak buka pintu kayu rumah ni, Assalamualaikum. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube cerita-cerita seram bersama dengan Casey Champion dalam Malam Seram. Tu kisah daripada pengirim kita. Okey. Kita terus ke hujung talian, ya, untuk saya hubungi seorang pengirim. Yang ni mana ni? Okey, daripada pengirim kita nak berkongsi. Assalamualaikum Casey. Waalaikumsalam. Jumpa makhluk dalam toilet tempat kerja saya, boleh telefon. Okeylah, jom kita call sekarang. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ya. Ya, siapa bercakap? Selamat malam seram. Siapa bercakap ni? Oh, saya Fahmi, ya. Fahmi, dari mana panggilan ni? Fahmi daripada Ampang, Selangor. Oh, di Ampang, Wah. Jadi, orang Ampang, Selangor, apa khabar? Sihat? Oh, sihat, ya sih. Alhamdulillah. Ya sih, sihat, ya sih. Alhamdulillah, sihat-sihat. Dan anda kata kejadian seram ini berlaku di dalam tandas. Apa yang berlaku? Silakan.
Okey, masa tu saya pergi toilet. Saya duduk kat office lah masa tu. Lepas tu sebenarnya benda ni berlaku pada waktu petang sebenarnya. So dalam pukul 4 lebih petang macam tu lah. So saya pun pergi. Bila saya pergi tu toilet tu sebenarnya untuk student. Oh, okey. Tapi saya just masuk lah. Sebab saya kalau saya nak pergi ke staff saya kena turun ke level 1. Jadi sebab office saya tu dia level 2, so saya pergi je lah yang dekat level 2 tu. Okey, so bila saya masuk tu, saya pun masuk bila dah apa settle tu, tiba-tiba ada bunyi macam suara orang mengah. Oh, suara macam bunyi dia tu macam macam tu. So suara tu sebenarnya dia daripada dinding sana dia datang ke depan pintu tempat saya kodak hajat tu lah. So jadi anda minta maaf, Fahmi dengar mula-mula suara tu jauh lah, dan boleh rasakan macam suara tu semakin dekat. Betul. Lepas tu dia memang suara tu betul-betul berada di depan pintu tu lah. Pintu yang saya ada kat dalam tu kan. Lepas tu saya pun macam, alamak, ni siapa dia ni? Saya duk fikir macam tu lah. Tapi masa tu saya tak fikir yang apa bukan-bukan lah. Cuma saya just macam curious lah, macam siapa macam tu je lah. So saya pun macam, alamak, aku nak buka pintu ni macam mana macam tu lah. Lepas tu saya pun macam, tak apalah, ada apa-apa depan aku akan langgar je. So saya pun buka. Bunyi tu still adalah bunyi tu kuat. Bunyi tu memang kuat. Bunyi mengah tu memang kuat. So bila saya buka tu, saya tengok tak ada siapa-siapa. Tapi bunyi kuat, memang betul-betul kuat. Saya pun macam, saya pergi ke saya pun macam ni, aku nak keluar ni. So macam saya pun makin ke depan, slow lah, makin ke depan, sampailah betul-betul saya berada depan bunyi tu. Macam tu. Lepas tu saya pun stay, saya duk tengok, macam saya buat macam saya ni berani lah, macam saya berani macam tu. So lama-lama bunyi tu slow-slow dia pun beredar. Menembusi dinding tu lah. Berani juga awak buka pintu. Takut sebenarnya tu. Tapi tu pasal lah, sebab saya nak pergi masuk ke office saya balik kan. Lepas tu bila dia dah pergi menembusi dinding, saya pun keluar. Lepas tu bila saya keluar tu, saya pun fikir macam apa benda tadi, tiba-tiba jadi meremang. Masa tu meremang. Macam tu lah. Jadi tandas tu anda pergi lagi atau dah tak pergi lagi? Anda pergi ke tandas lain pula? Tandas tu saya sebenarnya guna je sebenarnya. Sebenarnya saya kadang saya guna yang staff. Macam tu lah. Bergila-gila lah. Tapi malam tu nasib tak baik lah ya. Dia datang, dia menghembuskan nafas. Petang tu tuan. Dia menghembuskan nafas seram Jadi terima kasih nafas seram kepada Fahmi, dan selamat malam seram. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube cerita-cerita seram bersama dengan Casey Champion dalam Malam Seram. Petang, kisah berlaku pada waktu petang. Apakah bunyi hembusan nafas tu? Ya, anda dalam situasi Fahmi ini kita panggil dia Fahmi Ampang lah di Ampang, Selangor. Okey, jadi Fahmi dalam tandas sedang lepaskan hajat, tengah duduk kan, syok-syok duduk kan, daripada kelegaan tu
Nikmat dia. Buang air besar ke, buang air kecil, bersin. Ini semua satu nikmat. Bila kita ditarik nikmat ni, kita baru sedar. Sebenarnya ini adalah kelebihan yang kita miliki. Jadi Fahmi tengah itulah bernikmat pada waktu tu dalam tandas. Tiba-tiba dekat luar tandas katanya dengar bunyi. Makin lama makin dekat lah. Sampai dia boleh rasakan dan boleh dengar bunyi itu berada depan pintu tandas. Dia boleh dah habis semua dekat depan pintu, dia boleh nak buka pintu lari Saya takkan je Kalau dia masih bunyi dekat depan tandas, saya tendang pintu. Kedebong. Berkali-kali saya tendang. Tendang. Kasih mood marah kan. Dah tengah marah ni kan, buka pintu. Kuasa kau. Baru lari Dia kena jadi Incredible Hulk dulu. Kalau tak jangan harap lah. Seram Waktu petang dah seram. Bayangkan perkara yang sama berlaku pada waktu malam. Boleh biol Okey. Terima kasih pada Fahmi yang sudah berkongsi kisah. Ini saya terima bukan email. Saya ternampak ni private message yang saya terima daripada Facebook Casey Ini datang daripada kiriman. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Jangan sebut nama yang ada dekat Facebook saya. Casey gunakan nama saya Atira. Atira berkongsi. Casey tadi ada kongsi tentang akses merawat kan, seorang yang merawat. Saya pernah membawa ayah saya pergi merawat Casey. Ayah saya ni dia ada memakai susuk kan. Susuk ni dah sebati dalam badan dia dan dipendekkan cerita kena pergi merawat lah. Mula-mula saya tak percaya tentang ayah saya perlu pergi merawat. Pergilah merawat, jumpa dengan seseorang ni dan orang ni tolong bantu rawat dan ayah saya dalam 3 kunjungan dah okey. Sebelum ni dia jalan badan dia bongkok ke si. Bongkok dia 45 darjah. 45 degree jalan bongkok. Dan kesian lah saya tengok kan, kesian keadaan ayah saya. Ini antara akibat memakai susuk terlalu lama dan susuk ni tak lagi digunakan lah. Dan bila tak digunakan, tak dikeluarkan, dia makan dalam. Jadi itulah yang terjadi pada ayah saya. Selepas berubat dengan orang ni, ayah saya boleh jalan. Bongkok dia dah tak teruk sangat. Cuma badan dia bongkok ke depan sikit lah. Tapi lebih baik daripada bongkok dalam 45 darjah. Jadi saya rasa berterima kasih lah dengan orang yang bantu ayah kan. Lat beberapa minggu ayah saya jalan makin turun dan kembali ke si 45 darjah. Pergi balik dekat dia berubat. Dan saya tak nampak tau. Ini adalah perbuatan orang ni. Jadi pergi balik berubat, okey. Lepas tu kena lagi. Pergi balik berubat. Setiap kali berubat bukan free ke si, kena bayar. Bayar bukan sikit. Berubat, bayar makan ratusan dolar. Dan selepas beberapa kali pergi, saya macam rasa tak sedap hati. Tukang ubat ni betul ke bantu ayah aku? Saya tak pergi lagi. Tiba-tiba ayah saya. Pada pukul 1 pagi, saya dengar bunyi bising dekat depan. Ayah saya tengah nak buka pintu ke si. Saya keluar daripada bilik, saya nampak, ayah nak pergi mana ni? Aku nak jumpa tu lah tukang ubat tu. Badan aku sakit ni. Aku nak jumpa dia kejap Kau duduk rumah lah. Aku pergi. Ayah saya dah macam ketagih ke si. Nak jumpa tukang ubat ni. Saya kata, ayah tak payah. Nanti besok lusa kita pergilah. Ya. Tak boleh lah. Tak boleh. Aku nak pergi jumpa dia sekarang ni. Aku nak jumpa. What do you think? Question mark. Apa Casey rasa? Itulah kisah dia. Kat bawah dia bracket, dia kata kemungkinan tukang ubat punya angkara yang rawat ayah saya memang betul, tapi dia letak sesuatu dalam badan ayah supaya saya kerap datang dekat dia sebagai customer dan kasih dia bisnes. Malam Seram adalah sebuah podcast dan YouTube cerita-cerita seram yang disampaikan oleh Casey Champion. Jangan mudah percaya. Itu kisah pengirim kita yang berkongsi Atira terpanggil bila mendengar kisah tentang perawat tadi tu kan. Yang ini Atira berkongsi kejadian ayahnya. Dia sampai pukul 1 pagi ayah dia bangun nak buka pintu nak jumpa perawat. Kata, aku tak boleh lah, aku nak jumpa dia lah. Badan aku sakit. Kenapa pukul 1 pagi? Kenapa tak boleh besok?
kan. Jadi dan Atira suspek lah, mungkin perawat tu ada gunakan sesuatu pada ayahnya, dan itulah pengalaman yang diketengahkan. Seram macam ni yang menggunakan barang-barang ni untuk dapat customer supaya kembali ke tempat dia untuk dirawat. Okey, kita akan rehat seketika. Kita akan kembali bersama dengan anda dalam rancangan Malam Seram sebentar nanti. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian saja yang teladan kita simpan dan yang syilid jangan dicari. Jauh dari sini, aku tak mau melihat engkau berdiri. Takutkan aku di malam yang sunyi sepi. Jangan begitu, ku tahu engkau di situ. Jangan kau mengganggu aku, jangan mainkan perasaanku, ya. Jangan takutkan aku, dirinya akan menjagaku, ya. Karena kala terapung, karena suara di laut, menangis dan ketawa, kau selalu ada di bintang. Mengapa kau masih di sini? Musik kamu tiada henti. Tak ingin ku lihat kau lagi, lebih baik engkau pergi. Pergi dari aku, jauh dari sini. Aku tak mau melihat engkau berdiri. Takutkan aku di malam yang sunyi sepi. Jangan begitu, ku tahu engkau di situ. Terpandang wajah kau di mana-mana. Tibanya di sini, ku pejam lalu di sana. Aku berlari lalu terjaga dari lena. Jangan begitu, hatiku mula berdebar. Buka mata lalu sedar. Mimpi yang terasa nyata. Namun mengapa ku rasa takut yang tidak terkira, ya. Burung berbunyi di malam yang sepi, lalu terdengar suaramu, ya. Pergi dari aku, jauh dari sini. Aku tak mau melihat engkau berdiri. Takutkan aku di malam yang sunyi sepi. Jangan begitu, ku tahu engkau di situ. Terpandang wajah kau di mana-mana. Tibanya di sini, ku pejam lalu di sana. Aku berlari lalu terjaga dari lena. Jangan begitu, hatiku mula berdebar. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian saja yang teladan kita simpan dan yang syilid jangan dicari. Okey, lagu tadi dari Mickey J dengan lagu yang diberi nama Jangan, ya. Lagu tadi Jangan dari Mickey J. Jangan betul lah, Jangan dari Mickey J. Terima kasih Mickey J kerana mencipta lagu yang memang best sangat-sangat. Lagu Jangan, lagu Pergi, ya. Jangan Pergi. Next Mickey J punya lagu apa agaknya? Title. Boleh kongsi, ya. Tinggalkan komen. Lagu pertama yang Mickey J ketengahkan adalah lagu Pergi, kemudian dia kongsi lagu Jangan. Jadi Jangan, Pergi, lagu apa selepas tu? Mungkin boleh tinggalkan komen.
Saya nak ucapkan terima kasih kepada geng Momok yang telah pun memberikan sumbangan-sumbangan super chat, sumbangan super stiker pada malam ini. Masya Allah, sumbangan-sumbangan yang saya terima pada malam ini, ya, sungguh luar biasa. Terima kasih Casey, ucapkan banyak-banyak atas sumbangan-sumbangan anda. Terima kasih pada Cinta Hati Ayang, sumbangan super stiker anda. Razmi Razid, salam Abang Casey, ini adik belanja sarapan prata kuah banjir. Love you Abang Casey. Captain Adik Razmi. Ni semalam salah. Tengoklah, salah baca. Okey, yang ni. Kiriman daripada pengirim kita. Mana tadi? Ini dia. Assalamualaikum Casey. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada kiriman Zack Diah Tok Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum Casey, geng Momok. Semua selamat malam seram. Terima kasih Nuraini, terima kasih. I'm Wak Laki, terima kasih. Cinta Hati Yayang, terima kasih. Kita ada Weekend Offender. Salam satu jiwa geng Momok Mania. Terima kasih atas juga sumbangan anda. Dan ini ada Badawi Studio. Terima kasih Badawi Studio atas sumbangan untuk malam seram. Yang ini Abdul Khalik. Terima kasih Abdul Khalik. Nita Jasmine. Terima kasih Nita Jasmine atas sumbangan anda. Uriah Hip. Uriah Hip. Dah lama tak dengar. Assalamualaikum guys. Waalaikumsalam. Ini ada duit yuran bulanan. Bukan duit senoman. Lama tak dengar perkataan senoman. Saya tak tahu sebenarnya apakah fungsi orang main senoman. Ya, betul tak? Apakah fungsi orang bermain senoman? Dia bayar dia, dia bayar dia, dia bayar dia. Lepas tu dia dapat balik, dia dapat balik. Mungkin boleh kongsi dengan saya lah. Ya, orang paling perit adalah orang yang terakhir lah. Mungkin, ataupun orang paling perit orang yang pertama. Bayangkan kalau main 10 orang, tiba-tiba selepas round yang ke-9, maknanya 9 bulan lah. Selepas 9 bulan. Semua kata tak payahlah kita penat lah nak main. Orang nombor 10 kesian nanti ya. Okey, Zainuddin Hassan, terima kasih atas sumbangan super chat anda. Assalamualaikum Casey, geng Momo. Waalaikumsalam. Single man on duty, terima kasih. Brother Datuk Seri Wan Muhammad Amdan, Masya Allah, sumbangan besar daripada anda. Ya, terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum kepada semua. Waalaikumsalam yang saya hormati. Dan selamat malam Jumaat. Semoga Allah memberi kita semua kesihatan yang baik dan murahkan rezeki kita. Sumbangan ini buat apa yang perlu. Semoga Allah mempermudahkan segala urusan kita di dunia dan di akhirat nanti. Amin. Terima kasih Datuk Seri. Farouk Ijat katanya di sini. Farouk Ijat shout out untuk my cousin Nur Faris Azwan and Nur Faris Izwan. Happy belated birthday guys. Adakah ini kembar? Nama macam kembar kan? Terima kasih dan selamat menyambut hari lahir. Kalau belated birthday dalam bahasa Melayu apa? Cuba tinggalkan komen. Kalau dalam bahasa Inggeris, belated birthday kan? Selamat hari lahir terlambat setapak. Okey, untuk Nur Faris Azwan dan Nur Faris Izwan. Terima kasih Farouk Ijat. Terima kasih Kak Nur Kiajun, sumbangan anda bukan satu tapi dua. Katanya Assalamualaikum semua. Tak sabar, Waalaikumsalam tak sabar Eropah tukar waktu 28 Mac Daylight Saving. Sebab siang hari panjang, waktu forward 1 jam, jadi 12 malam. Pak situ pukul 5 petang. Dapat dengar live mandu pulang kerja. Now 12.30 malam dekat sini 4 petang. Okey. Terima kasih Kak Nokia Jones. Ya, kalau nak tahu tentang daylight saving semua, anda boleh pergi YouTube. Satu keajaiban tentang dunia ni. Ya. Terima kasih pada Kak Nokia Jones. Malam ni akak buat Hainanese chicken rice aja. Salam hormat buat semua. Geng Momok dari dapur Shopshare England. Jeng jeng jeng. Terima kasih. Muhammad Ridwan Rahmat, terima kasih sumbangan super stiker. Black Rose, terima kasih. Tumpang lalu kata Black Rose. Theo Ais Limau Gajah untuk Casey hilangkan dahaga. One day saya email Casey tentang gangguan dekat office tentang Cik Poch main jenguk-jenguk. Ui. Terima kasih kepada Datin Tina Taib.
salam KC dan geng Momok. Salam ya, sumbangan besar daripada Kak Tina. Sumbangan untuk menyokong Malam Seram. Terima kasih pada Kak Tina Taib ya. Dan juga Masya Allah sumbangan besar ya daripada Brother Sapphire Skyfall. Terima kasih ya. Salam KC dan semua geng Momok. Salam pada anda. Geng Momok wal hantui. Sedang bekerja now, so masuk sekejap bagi sumbangan. Terima kasih kepada Sapphire Skyfall. Selamat menjalankan tugas dengan selamat dan sempurna. Baik, saya rasa bersyukur sangat sokongan yang diberikan untuk saluran ini dan saya akan terus baca berkongsi kisah seram. Ini datang daripada Casey, boleh panggil saya nama samaran. Casey boleh gunakan dengan nama samaran saya, Ismit. Nama samaran Ismit Cerita apa Ismit? Ada satu filem kan? Anda sedang mendengar podcast dan YouTube cerita-cerita seram bersama dengan Casey Champion dalam Malam Seram. Kisah Ismit berbunyi begini. Assalamualaikum Casey. Waalaikumsalam. Saya nak bercerita terus kepada kejadian seram ini berkenaan dengan jiran depan rumah saya. Beberapa kali saya pernah terdengar bunyi orang mengilai dan terpekik-pekik. Pada mulanya saya ingatkan bergaduh. Lama-kelamaan setelah saya teliti, ia bukan bergaduh. Ia adalah situasi orang yang dirasuk. Dan berlaku pada jiran depan saya. So satu waktu tu saya nak keluar rumah, nak buang sampah dekat luar rumah. Saya keluar daripada rumah saya menuju ke arah tempat tong sampah ni lah. Tengah jalan-jalan saya ternampak pembantu rumah. Pembantu rumah jiran depan rumah saya ni tengah pun jalan tapi dia dah habis nak buang sampah. Jadi tengah angkat sampah, saya dalam hati saya ni, ini peluang aku ni, peluang aku. So saya pun berhenti. Saya senyum dekat dia, dia senyum dekat saya. Kemudian saya tanya, saya cakap dengan dia, Bibi, boleh tumpang tanya? Tanya apa pak? Tanya saya kepada pembantu rumah tu. Ini 2-3 hari ni saya dengar rumah tu ada pekik-pekik mengilai. Kenapa ya Bi? Kemudian Bibi ni cakap, oh, mem kena rasuk pak. Kena rasuk? Kipunya kau Kena rasuk? Kemudian rasuk pasal apa? Entahlah pak. Saya tahu mem kena rasuk. Dia pekik-pekik malam-malam tak bisa tidur pak. Mengilai, menangis dalam rumah tu. Kamu tak takut? Tanya saya kepada pembantu rumah. Rumah tu ada hantu ke? Tanya beliau lagi. Kemudian, enggak pak, saya cuma penat pak, kata pembantu rumah. Jadi, pak, saya pulang dulu ya. Ya. Dia pun jalan, saya pun buang sampah. Casey, saya rasa kesian dan simpati tentang jiran yang kena rasuk. Besoknya, kalau waktu malam, mesti akan dengar bunyi orang mengilai, pekik, orang ketawa, dan saya tahu jiran sebelah ni kena rasuk. Rasanya macam nak masuk rumah dan tolong. Nak tolong ke? Atau nak kepo? Rasanya macam nak masuk rumah, nak tolong ke si. Lepas tu ada smiley face. Kalau saya tahu cerita dia, saya boleh share dengan Casey. Tapi itulah, takkanlah nak masuk sibuk-sibuk hal rumah tangga orang. Setakat saya tahu daripada jiran, itu sudah memadai. Sekian, terima kasih. Selamat Malam Seram. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian saja yang teladan kita simpan dan yang syilid jangan dicari. Itu kisah daripada Ismit Saya tak tahulah ini kategori dia ambil berat
Ataupun mungkin di sebaliknya lah, ya. Tapi baguslah dia nak ambil tahu tentang jiran kan. Dia rasa bertanggungjawab bila melihat jiran tu dalam keadaan sedemikian, terpekik-pekik. Kesiannya, ya Allah, nak pergi rumah dia lah, nak tahu kenapa ni, kan? Bagus. Ini ciri-ciri jiran yang ambil berat. Kau tahu si Tina, anak Tina tinggal 4 tu, Afsal, anak dia, ya Allah, Afsal, Afsal, Anda sedang mendengar podcast dan YouTube cerita-cerita seram bersama dengan Casey Champion dalam Malam Seram. Ismet cerita ni kan, dia cerita gitu je. Tapi baguslah, dia tahu jiran. Dan ini pastinya berlaku baru-baru inilah, di mana kita hidup tahun 2021, mungkin kisah ni berlaku tahun 2020, tak tahulah. Tapi pastinya baru-baru ini juga berlaku kejadian rasukan yang berlaku pada jirannya. Persoalan dia masih lagi, kalau rasukan tu kena gangguan makhluk halus, okey. Itu satu perkara yang memang ada kalanya tak boleh dielakkan, kadang-kadang kita tidak sengaja terbuat tu terbuat ni. Tapi kalau kena rasuk disampuk kerana orang yang hantar barang, ini masalah. Okey, kita nak kongsi kisah selanjutnya. Yang ini daripada pengirim kita, mana tadi? Ada saya nampak tadi, ini dia. Salam Casey Champion. Saya Akid dari Ang Mo Kio. Saya ada kisah seram bila tidur dekat rumah makcik saya dekat Bedok South. Rumah dia betul-betul menghadap kubur Boyan. Sebelah je Casey. Jom kita telefon Brother Akid. Ingat, rancangan Malam Seram ni hanya sekadar perkongsian. Sama ada benar ataupun tidak, terpulang pada anda semua. Jangan mudah percaya dan terlalu taksub. Assalamualaikum, Casey. Waalaikumsalam, Brother Akid. Anda kata rumah saya. Rumah makcik berdekatan lah dengan kubur Boyan, Siapa yang tahu-tahulah kat Bedok South tu kan. Tapi sebelum tu, untuk anda semua yang tidak tahu, kubur Boyan ni, saya tak tahulah kenapa tempat tu dipanggil kubur Bawian ke kubur Boyan. Adakah mungkin yang dikebumikan dekat situ adalah mereka merupakan suku kaum orang Bawian ataupun ada campuran. Tapi di Singapura itulah nama yang diberikan, sebuah kubur yang berada di tengah-tengah antara rumah banglo ataupun rumah teres kiri dengan kanan. Rumah teres sebelah kiri ada rumah teres sebelah kanan. Tengah-tengah tu ada kubur. Yang hairan, masih ada lagi. Masih ada lagi Oh. Masih ada lagi. Dia tak ada pecahkan lah. Oh, jadi yang hairan tu lah, kenapa kubur tu tidak dipindahkan? Saya tak pasti apakah sebabnya. Jadi anda kata rumah makcik anda tinggal di rumah flat, tapi berdekatan lah dengan kubur tu. Dan apa yang berlaku? Silakan. Dia punya blok betul-betul sebelah je yang kubur tu. Okay. Ni few years back lah, Casey. Saya tidur sana lah. Saya tidur sana, jadi dah pukul 1 pagi tu, pasal rumah dia corner tau, Casey. Corner tingkat 5 ke 6. Sekarang dah pindah lah. Okay. Tingkat 5 ke 6, tapi corner. Habis saya sepupu cakap lah, dapur satu lah, tutup pintu lah. Langsir pun nak tutup lah. Cakap, kenapa orang kata tak nak okey, aku okey je. Sekali saya pun buat bodoh lah, kita buat borak-borak kat dalam rumah kan, dekat living room dia. Sekali saya terperasan tau, Casey, macam dia berapa rumah, nanti kalau belok kiri nak pergi lift tu kan. Sekali macam ada kepala jenguk-jenguk tau, Casey. Macam jenguk. Tapi tingginya orang ni dia macam asal kepala dia macam kat atas Lepas tu sepupu saya dah perasan, cakap kan aku dah cakap angkat tutup pintu. Kau dah nampak kan nak tutup pintu tak? Nak tutup pintu tak? Tak apa, tutup. Lepas tu tutup langsir semua. Habis kita continue berbual lah. Berbual dah lama tak jumpa kan. Lepas tu dah sedap dah rancak berbual. Lepas tu dekat tingkap pula ada orang ketuk-ketuk. Habis dekat pintu ada orang macam cakap-cakap. Jadi ni cousin anda ni dah biasalah. Dia dah biasa lagi. Dia cakap kalau memang yang tinggal sana semua dah biasa, tapi dah jarang kena kacau. Cuma kalau macam orang yang singgah sana yang bukan resident sana mesti kena.
Cuma nasib apa tahu, antara kau nampak atau tak nampak. Lagipun dia cakap ini semua bukan kubur punya hantu ke apalah. Dia cakap pasal daerah sini ada banyak tukang ubat. Dari diorang punya barang semua malam diorang lepaskan. Ui. Bayangkan kalau balik kerja malam pukul 1 pagi, tengah tunggu lift, tiba-tiba kat belakang dia merangkak. Tapi yang tinggal sana semua jarang kena kacau. Yang bukan tinggal sana je. Seram Jadi terima kasih pada Brother Akid dan selamat malam. Selamat malam seram. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube cerita-cerita seram bersama dengan Casey Champion dalam Malam Seram. Okey, terima kasih Brother Akid perkongsian kisah. Ingat sekali lagi saya katakan dekat anda semua, pada anda semua, rancangan ini sekadar satu hiburan, perkongsian. Kadang-kadang cerita yang dikongsi memang benar-benar berlaku. Ada kala cerita yang dikongsi ditukar tambah, ada kala pula cerita yang dikongsi memang sama sekali tidak wujud, cuma wujud dalam sebuah filem saja. Apapun, kita dekat sini untuk mendengar kisah-kisah misteri dan seram lah, macam itulah. Ini email berikut ini. Sekejap mana dia? Okey. Pengalaman yang saya terima melalui email datang daripada seorang pengirim dengan tajuk dia, ini dia. Gangguan rumah sewa. Jom. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang syilid jangan dicari. Okey, pengirim kita berikut ini berkongsi dengan tajuk Gangguan Rumah Sewa. Ya, nama Assalamualaikum Casey. Waalaikumsalam. Salam sejahtera pada semua. Nama sebenar aku seperti yang tertera pada email. Nama sebenar dia sedap saya jarang jumpa orang menggunakan nama ni. Tapi okey. Minta maaf saya tak boleh sebut Kan tiba-tiba rasa macam nak tahu macam apa Casey nama dia, cakaplah Casey. Tapi memang saya tak sengaja, ya. Tapi nama dia memang unik Okey. Tapi jangan sebut, panggil saja Syah. Okey, kita berkongsi kisah daripada kiriman Syah. Begini kisahnya. Dia gunakan nama ataupun panggilan dirinya sebagai akulah. Jadi saya akan bacakan apa yang dia kirimkan. Di sini aku nak bercerita antara kejadian dan gangguan mistik seram yang alhamdulillah tak pernah terjadi pada diri aku, tapi terjadi pada housemate aku dan nenek saudara aku masa kami tinggal di sebuah rumah sewa Pangsapuri ... TTDI Jaya Shah Alam. Kalau sebut je nama apartmen ni, confirm ramai student yang study area situ tahu. Aku akan pendekkan je lah cerita gangguan ni, so boleh cerita sekaligus kan? Hopefully lah, kata beliau. Jadi Pangsapuri ... dekat TTDI Jaya Shah Alam. TTDI Jaya tu tempat mana TTDI? Okey, semua ini bermula apabila kami cari rumah sewa dan macam biasalah mestilah kita nak yang murah kan, yang ada kemudahan, at least ada mesin basuh, dapur, ada peti ais, macam tu lah Casey. So rumah sewa ni affordable sangat sebab boleh tahan murahnya. Lebih kurang 750 RM 750 dan ada semua kemudahan yang disebutkan tadi. Tapi kami dapat rumah ni dekat tingkat 5. Masalahnya tak ada lift. Sebab itulah harga dia macam tu Casey. Rumah tingkat 5 tapi tak ada lift. Suasana apartmen ini sangatlah tak menyeramkan sebab apartmen memang ramai orang Casey. Ke kiri, ke kanan, jalan sana sini boleh nampak orang. Ada juga yang berkeluarga stay dekat situ. Ada surau apartmen ni, ya, hidup tak sendu, ya. Ada surau tapi macam yalah malap je. Tak malap lah katanya, hidup Ada surau apartmen ini hidup tak sendu, ya. Maknanya ada orang pergi surau sentiasa lah.
Maksud aku hidup tu selalulah ada ceramah, ada gotong royong. So Alhamdulillah, bawah apartmen pun ada banyak kedai makan, kedai burger. Memang seronok lah stay dekat apartmen ni Casey. Pendek kata, walaupun tingkat 5 kena naik tangga, sekitaran dia memang positif, orang-orang baik-baik kan. Jadi semangat, Alhamdulillah. Pada permulaan gangguan ni, kami selalu dengar Casey, benda yang menakutkan. Selalu dengar bila menandakan yang rumah tu ada sesuatu is bunyi goli. Duduk dalam rumah ni, rumah sewa di sebuah kawasan lah. Nanti tengah duduk, tiba-tiba boleh dengar bunyi goli jatuh. Tuk 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 tuk. Siapa pula yang main goli ni? Katanya di sini bunyi goli dah menjadi satu kelaziman dekat rumah kita orang. Bila tiba waktu senja maghrib, akan dengar bunyi goli. Dan kita orang ni housemate selalu tunggu cerita pukul 7 dekat TV3. Time tu yang berlakon Mira Filza baru naap lah, tak silap. Dia berlakon dengan Adi Putra ke si? Okey lah, back then the story bunyi goli, ya. Cerita dia sempat cerita pasal TV3 Okay, back to the story Casey. Bunyi goli berlaku setiap hari kan. Tengah duduk tonton TV, drama kegemaran, ya. Tuk, 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 tuk. Dah lali, dah biasa. Dan aku pun dengar, tapi aku fikir aku seorang je dengar kot. Sampailah salah seorang daripada housemate aku buka mulut. Aku dah banyak kali lah dengar. Aku mesti nak tanya ni. Korang ada dengar tak bunyi goli? Tanya housemate ni lah. Time tu lah semua orang cakap satu-satu. Casey sebelum ni ramai nak tegur takut kan. Satu buka mulut, semua cerita. Adalah. Kau pun dengar? Aku dengar, aku seorang je dengar. Kau dengar? Dengar lah. Dah berapa malam dengar. Dengar lah weh, adalah. Terkejut aku. Jadi pada waktu itu saya ingatkan, aku ingatkan aku seorang je yang dengar. Bunyi goli ni tak logik lah, ya. Bunyi dekat siling sebab kami duduk tingkat 5. Dan itu adalah tingkat paling atas. Macam mana dekat atas ni boleh bunyi goli lagi? Kan pelik. Jadi so nak dijadikan cerita, bila dah start cerita pasal benda-benda gini, salah seorang housemate aku, nama dia Nadia. Nadia cerita yang dia pernah beberapa kali dengar perempuan menangis luar tingkap bilik. Tingkat 5 ke si? Luar tingkap bilik tengah nak tidur ni, housemate ni, dia dengar ada suara perempuan dekat luar tingkap tengah menangis. Aku ulang, kami stay tingkat 5, tapi kami positifkan. Dia cakap mungkin jiran yang nangis lah. Mungkin jiran sebelah nangis, boleh dengar. Waktu tengah-tengah kita orang bercerita pengalaman seram masing-masing tentang rumah sewa ni, ya, tiba-tiba ketepang kuat. Semua terkejut. Pintu toilet kami tertutup sendiri. Nak dijadikan cerita, toilet kami pintu yang macam biasa. Bila nak masuk toilet kena tolak, dan bila nak keluar kena tarik. Faham kan maksud aku? Maknanya dia pintu tolak, nanti dia tutup sendiri. Tarik, dia tutup sendiri. Jadi dan depan toilet kami ni ada grill terbuka dan memang tak boleh tutup. Means angin dekat luar boleh masuk grill setinggi-tinggi. Maknanya luaslah kawasan yang terbuka tu. Tapi apa yang membuatkan kami rasa benda ni tak logik, kalau pintu tu kena tolak dengan kena tarik dekat luar tu, mestilah pintu toilet tu akan terbuka kan kalau angin keluar. Tapi yang ini pintu tertutup, kedebam, terhempas. Macam mana pintu tu boleh tertutup dengan begitu kuat? Selama kami duduk dekat apartmen tu, kami memang tak rasa seram yang melampau lah. Cuma setakat perasaan seram bunyi goli. Dan Nadia tadi berkongsi pernah dengar orang nangis luar tingkap. Dan walaupun balik tengah malam ke apa, tak adalah perkara seram melampau berlaku. Sampailah satu hari, family aku pula datang melawat aku. Diorang dari Kuantan, mai datang Shah Alam. Dan kebetulan waktu tu housemate aku ramai yang orang Selangor juga. So diorang selalu balik rumah sendiri bila weekend.
So dalam rumah tu tinggallah beberapa orang je yang masih ada dekat rumah sewa tu. Jadi family aku datang satu malam je sebab diorang pun ada urusan lain sebenarnya, tapi alang-alang tu singgah rumah sewa yang aku duduk lah. Family aku ni datang bawa sekali nenek saudara aku jalan-jalan, sama-sama tengok tempat aku belajar dan apa tu semualah. Jadi datang untuk ziarah lah kan. So aku pun offer tak payahlah stay hotel, duduk sini sudah, duduk rumah sewa ni je lah, sebab satu malam je kan. Janganlah membazir duit. So ibu aku setuju. Adik-adik aku dengan ibu, nenek, saudara aku tidur rumah sewa. Tapi bapa aku dan atuk saudara aku, diorang stay dekat surau. Pasal ni rumah sewa untuk perempuan. Jadi lelaki ni terpaksa duduk kat surau. So diorang okey je, no problem lah. Janji ada tempat bermalam. Jadi malam tu aku pun sediakanlah tempat tidur diorang lah, macam selimut, bantal, apa yang boleh lah. Diorang tidur dekat ruang tamu sebab nak bagi tidur bilik aku katanya tak selesa sebab ramai kan. Jadi kalau ramai-ramai tidur dalam bilik panas. Jadi semua tidur kat ruang tamu yang besar tu lah. Jadi apa yang berlaku, diorang cakap tak apa, tidur ruang tamu je pun boleh lah, no problem. Sambil-sambil tu boleh tengok TV kat luar. So begitulah diorang stay. Dan esoknya balik, ibu aku mati-mati pesan, kakak nak balik ni tau. Semua dah tidur, ibu nak balik, dia mati-mati pesan, kakak dekat rumah sewa ni kakak jangan lupa mengaji kak. Yalah bu, kakak tahu. Kemudian nak keluar lagi, dia cakap lagi, kak dengar tahu pesanan ibu. Dia pegang tangan, jangan lupa mengaji dalam rumah ni tau. Mengaji. Jadi mungkin ibu dia nampak risau lah, kenapa pula. Dan kalau boleh bacalah Yasin ke, baca Yasin, ngaji. Selalulah baca ayat kursi. Lepas solat, jangan lupa solat. Barulah tenang. Tak ada apa-apa, kata ibu. Aku pun tanyalah, kenapa bu cakap macam tu sekali? Katanya, tak ada apa-apa, Ibu pesan aja. Jangan lupa mengaji, solat, bacalah Quran, baca Yasin. Ibu kata tak ada apa-apa. Itu pesanan. Lepas tu sesi perpisahan pun berlaku. Apa semua dia lah berlaku dan kita pun berpisah lah. Habis situ cerita ni. Sampailah aku dan dah habis belajar dan tak duduk situ lagi dan balik ke kampung halaman. Aku sajalah cerita dekat ibu aku pasal rumah sewa tu. Ini dah berlaku, dah berlalu lah. Jadi dia pun dah balik ke kampungnya, dah balik rumah lah, berjumpa dengan ibu. Dan dia pun cerita, bu tahu tak, dulu rumah sewa ibu pernah datang duduk, bunyi goli malam-malam tau. Ada orang menangis. Kawan orang nama Nadia pernah dengar perempuan nangis kat luar tingkap. Tiba-tiba ibu aku buka cerita cakap, Kakak ingat tak pesanan ibu bila ibu datang bermalam dekat rumah sewa kakak? Ingat tak ibu suruh baca Yasin, baca Quran. Ibu cakap jangan lupa solat. Aku cakap lah kan, ingatlah bu. Itu ibu cakap tak ada apa-apa, pesan aja. Ibu pun buka mulut. Memang berpesan, ibu berpesan. Nenek masa tu, kata dia, nenek saudara lah yang tumpang tidur dekat rumah sewa tu, dia tidur paling lambat sebab dia baru teringat yang dia belum solat isyak. Waktu dia nak solat isyak, tak ada apa yang berlaku pun. Tapi dia cakap dia adalah rasa tak sedap hati. Masa dia tengah solat, arah kiblatnya mengarah ke dapur, ke dapur. Mengarah ke dapur ke arah grill yang tertutup. Katanya di sinilah. Jadi nenek saudara nak solat, kiblat arah ke dapur, nampak grill. Jarak daripada tempat solat dengan grill tu lebih kurang dalam 3 meter. Macam tu lah. Tapi satu rumah dah gelap, hanya diterangi dengan cahaya sama-sama daripada luar rumah. Selesai dari dia solat, Masya Allah Casey, tahu tak apa yang nenek saudara nampak dekat grill tu? Nenek tengah solat ni, habis solat ni, tengah nak angkat angkat sejadah, nak lipat sejadah kan, nak buka telekung. Dia buka telekung, astagfirullah, nampak dekat tingkap ada perempuan rambut panjang tengah diri.
Dekat grill tu Casey. Panjang rambut dia. Cerita ni dia cerita kat mak aku lah. Mana mak aku tak nasihat macam tu. Terus nenek bacalah. Baca tenangkan diri supaya mungkin tak mengganggu yang lain tengah tidur. Benda tu tak gerak-gerak masih berdiri dekat situ lama Bayangkan, dia dah lipat-lipat telekung semua. Dia buat-buat rasa macam okey, tak ada benda. Dia tenangkan diri dia dan terus pergi tidur. Sampai subuh Casey. Dia beritahu ibu. Maka itulah ibu aku nasihatkan aku. Kak, ibu nak balik baca-baca kat rumah ni. Mengaji ke, baca Yasin. Ayat kursi penting, ya? Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang syilid jangan dicari. Bayangkan nenek dia dah habis solat kan, dia pun berdirilah tengah nak lipat sejadah kan. Dia buka telekung. Bila buka telekung tu muka tertutup dengan kain telekung Dia tarik je. Apa tu? Nampak perempuan, rambut panjang. Bayangkan dia macam tengah diri tengah tengah tengok kan. Dia kata, Astagfirullah. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube cerita-cerita seram bersama dengan Casey Champion dalam Malam Seram. Wow, itu kisah yang terakhir pada malam ini dalam rancangan Malam Seram. Yang ini kiriman daripada, okeylah, satu lagi kisah lah. Saya rasa kita telefon lah, kita hubungi beliau. Jom. Last kopek. Jom kita telefon sekarang. Mungkin dia dah tertidur Dia dah masuk ke alam bunian agaknya. Sebab tajuk cerita dia Salam Casey, saya ada cerita time drag sprint test terlanggar anak bunian di Politeknik ... Tak nak sebut lah. Betul, dia cerita dia memang betul Saya cakap bunian ni cerita dia. Saya tutup nombor dia jadi tak ternampak nombor. Nampak tak nombor? Mak keluar lain pula Sekejap. Mana saya nak cover ni? Ni pakai ni. Okay. Dia Salam Casey, saya ada cerita time drag sprint test terlanggar anak bunian. Ni lah cerita dia nak kirimkan ni. Tengok ni. Tak boleh lah. Tak apalah. Saya nak share. Share ni. Okey. Terima kasih pada semua. Saya dah cuba hubungi tapi mungkin dia dah tidur lah ni ada kisah ni. Saya ada cerita Casey. Pengalaman ni penunggu RNR Gua Tempurung. Okey, jom kita call. Hello. Hello. Ya, siapa bercakap ni? Ya. Mana? Angah daripada Lakin. Angah Ya, Angah daripada Lakin. Jadi Angah, anda kata ada pengalaman Gua Tempurung. Ini last ada cerita. Silakan.
Okey, rasa lebih kurang dalam 3 minggu lepas saya ada hantar voice note pada Casey. Jadi lepas daripada tu, tak silap saya hari Sabtu, saya ni pemandu lori. Jadi dalam perjalanan daripada Pulau Pinang menuju ke Negeri Sembilan, Seremban. Jadi satu hari tu saya sakit perut. Saya memang tak pernah berhenti di hentian Gua Tempurung ni lah, sebab kawan-kawan saya pun memang bagi tahu, dia kata hentian Gua Tempurung ni agak keras. Okay. Jadi satu hari tu saya betul-betul tak tahan. Saya terus masuk dekat hentian Gua Tempurung, sebab tu hentian yang paling dekat, paling hampir waktu tu. Saya terus masuk, saya terus naik atas. Saya sebab dia parking untuk lori bahagian bawah. Jadi dia punya tandas memang kena naik atas lah. Jadi lepas parking lori dekat bawah, saya terus naik atas. Masuk dekat dalam tandas dia, memang saya tak fikir apa-apa lah, sebab memang fikir nak lepaskan hajat je. Ni awak seorang lah Bila saya seorang. Ish, berani Sebab apa ni, hentian Gua Tempurung ni memang tak ada, susah orang nak masuk. Sebab kalau driver lori berhenti pun, diorang just tidur dalam lori je, diorang takkan turun. Okay. Jadi lepas daripada tu, saya tengah lepaskan hajat saya, tiba-tiba saya dengar macam ada orang berkawat dekat depan. Lepas saya rasa macam, alamak, apa benda pula yang datang ni, tengah-tengah time-time macam ni, tiba-tiba kau boleh datang pula kan. Tak apalah, saya anggap benda tu sekadar dia kata apa, dia nak menduga iman. Jadi saya pun lepaskan hajat macam biasa. Dah siap, hampir nak siap tu, saya buka pintu. Bila saya buka pintu, saya nampak ada dalam 3 atau 4 lembaga berdiri berpakaian macam tentera Jepun, dia kata macam tu lah, tapi tak ada kepala. Saya tak cakap banyak, saya terus jalan, turun, buat tak tahu je, saya masuk dalam lori, saya terus jalan. Berani kamu pergi toilet macam tu tak apalah, kalau saya dalam botol aja lah Itu memang tak tahan ke sih. Kalau setakat nak terkucir air kecil tu boleh lagi. Faham je lah Terima kasih. Selamat malam seram. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube cerita-cerita seram bersama dengan Casey Champion dalam Malam Seram. Tadi abang yang sedang berkongsi menelefon saya mula-mula dengar bunyi apa sih? Takkan orang piara kucing dia piara dinosaur Rupa-rupanya tepi abang ni mungkin sedang letak kenderaan tepi highway mungkin dia sedang dekat arena tepi highway ada kereta laju lah bunyi mungkin lah, saya rasa macam tu lah. Okey, terima kasih pada semua. Tadi kisah perhentian Gua Tempurung Gua Tempurung walaupun tempat tu agak sunyi, tapi brother ni tetap berani, dia turun daripada kenderaan sebab dah tak tahan sangat nak buang air besar kan. Betul juga gangguan hantu nak buang air besar, hantu tolak tepi, tandas mari, lari, sakit perut dahsyat tau. Jadi sampai kat toilet dia pun buang hajat dia dengar bunyi orang berkawat berkawat tu macam macing lah Itu kisah daripada brother kita. Terima kasih. Casey undurkan diri. Jumpa anda esok malam bersama dengan penaja #Team Mirza Fai, penaja Malam Seram. Dan insyaAllah kita akan terus berkongsi lebih banyak pengalaman, kisah misteri. Tapi seringkali saya ingatkan pada semua, rancangan ini hanya sekadar hiburan. Dan live dekat Malam Seram Podcast channel ni adalah sementara waktu ni. Selepas saya punya band dah lifted dekat Malam Seram channel yang original tu, saya akan live dekat sana. Yang saluran ni saya akan buat juga genrenya horror misteri, tapi mungkin dengan sajian-sajian lain lah insyaAllah. Jadi jumpa anda esok malam. Terima kasih atas sumbangan-sumbangan anda. Sekali lagi terima kasih. Antaranya sumbangan super chat, super sticker Zack Diato Ibu, terima kasih. Aki Mudi, terima kasih atas sumbangan anda. Yang lainnya seperti Safai Skyfall, Kak Tina Taib, Black Rose, Muhammad Ridwan Rahmat,
Kak Nokia Jones, Farouk Ijad, Wan Muhammad Amdan, Zainuddin Hassan, Uriah Hip, Nita Jasmine, Abdul Khalik, Badawi Studio, Weekend Offender, Zack Diato Ibu, sekali lagi Nuraini, Aimuak Laki, Cinta Tiayang, semua terima kasih atas sumbangan sokongan anda berikan kepada rancangan Malam Seram. Jumpa anda esok, saya akan cuba, tinggalkan komen cerita apa yang awak nak. Mungkin cakap Casey boleh cari cerita tentang hospital tak? Cerita pemandu taksi tak? Saya akan cuba cari email sebab saya punya email banyak sangat lah. Saya nak cuba clear as much. Sebab tu saya pilih cerita yang pendek-pendek kan. Awak realise kan semalam, hari ni cerita yang pendek-pendek ni cepat saya baca, banyak boleh saya sampaikan. Ada cerita panjang macam baca novel. Betul. Tapi cerita dia baik. Nantilah saya clear cerita pendek-pendek ni, baru saya akan kembalikan cerita-cerita yang lebih panjang lagi lah. Okey. Selamat malam dan jumpa lagi esok dalam rancangan Malam Seram. Bye-bye. Terima kasih kepada anda yang sudi mendengar Malam Seram, sebuah podcast dan YouTube cerita-cerita seram yang dikongsi oleh Casey Champion. Kita jumpa di lain episod.